masing-masing 80 dan 60. Jarak pergerakan zarah P sentiasa sama di antara kedua-dua pelat. Maksudnya, sini jarak panjang sini dan ke sini adalah sama. Maknanya, okey. Jadi kita dalam gambar rajah, kita lukis dulu dia punya jari. Dia cakap diameter bagi pelat luar adalah 80. Maksudnya daripada pusat bulatan ke pelat paling luar, diameter adalah daripada sini dan ke sini. So kalau jari adalah separuh daripada diameter. So 80 bahagi 2 adalah 40. Maksudnya sini nak ke sini adalah 40. Manakala bagi pelat dalam pula dia kata 60. 60 adalah diameter. Maknanya jari dia adalah 60 bahagi 2 sama dengan 30. Jadi dia adalah 30. Dan sini ke sini adalah 30. Sekarang ni, untuk soalan, cari jarak dalam sentimeter bagi zarah P dalam satu pusingan lengkap. Maksudnya, zarah P laluan dia adalah yang berikut ini. Yang ini. Yang putus-putus ni. Ini adalah zarah P. Jadi, sekarang ni, kita kena cari dulu. Berapakah jari daripada sini nak ke sini. Macam tadi kita dah tahu, sini nak ke sini 40, sini nak ke sini 30. So, balance dia adalah yang kawasan ini sahaja 40 tolak 30 sama dengan 10. 10 adalah daripada daripada sini. Sini nak ke sini. Okey. Kalau sini nak ke sini 30, sini nak ke sini 10, tapi kita nak sini nak ke sini saja. Jadi 10 bagi 2 5. Maksudnya dia punya jari adalah 30 tambah 5. Jari dia adalah 35. Okey. Jari jarak dalam sentimeter dari zarah P dalam satu pusingan lengkap. Pusingan lengkap. Okey. Yang ini adalah bentuk bulatan. So kita akan guna formula S sama dengan 2 pi R. Okey. Masukkan saja 2 kita masukkan 2 pi R. R ni jari. So 2 masukkan pi kita kena guna 27. R kita adalah 35. Jadi kita akan dapat 220 cm. Maksudnya daripada awal nak ke akhir adalah 220. Okey, bolehkan soalan satu? Hello. Semua dapat ya? Ya, betul-betul. Headline. Okay, teruskan. Okay, itu soalan nombor 2. Cari bilangan minimum pusingan lengkap zarah P bagi mencapai jumlah jarak sejauh 1.72 km. Maksudnya berapa kali pusingan untuk lengkapkan satu pusingan bulatan ini sebanyak 1.72. Itu soalan dia. Maksudnya sekarang ni, okay, sekarang ni kita tahu dia punya satu pusingan lengkap adalah 220. Satu pusingan lengkap adalah 220. Okey, sekarang ni dia bagi dalam bentuk kilometer. Jadi kita kena keluarkan dulu daripada bentuk sentimeter ke kilometer. So 220 dibahagikan dengan 100, kita akan dapat dalam bentuk meter dia adalah 2.2. Okey, daripada meter nak ke kilometer, kita bahagi pula dengan 1000. Okey, kita akan dapat 2.2 10 kuasa negatif 3 kilometer. Maksudnya dalam bentuk kilometer, dia punya pusingan lengkap ni adalah yang ini. Jadi, kita ambil je keseluruhan jarak ni yang dia nak adalah 1.2. Dibahagikan dengan berapa satu pusingan lengkap kita. Jadi kita bahagikan dia untuk kita dapatkan berapa kali pusingan. So, pusingan. Jadi, dapat 781.81. Tapi tak boleh. Sebab apa? Invalid. Sebab yang ini kita dapat ibarat kita tak habis. 1.2 tak habis. Okey, jadi kita nak habiskan ni adalah kita bundarkan dalam bentuk satu nombor bulat iaitu 7882. Okey, boleh faham? Boleh. Hello. Boleh Okey. Lila stop sekejap ya. Cikgu nak terangkan yang bahagian A dulu. Sebelum masuk yang bahagian B tu kita guna graf-grafkan kan. Okey, bahagian A tadi kita nak cari, soalannya ialah untuk mencari diameter ataupun diameter pula, jarak yang dilalui oleh zarah P dalam satu pusingan lengkap. Jadi untuk mencari
jarak yang dilalui zarah tu kita kena cari jejari lah, jejari yang garis putus-putus tadi tu, yang tadi Idan dah terangkan kita akan dapat 35 kan, sebab beza antara yang di dalam dan yang di luar tu nilai dia adalah 10 kan. Jadi bahagi dengan 2, 5. Jadi 30 tambah 5. Jadi jejarinya kita akan dapat 35 cm kan. Dan untuk mencari jarak yang dilalui dalam bentuk satu bulatan, kita guna formula sama ada 2 pi j ataupun pi d kan. Jadi yang Ilan tunjuk tu, okey. Jadi 2 pi j kita tahu kita kena guna pi tu 22/7. Jari dia adalah 35. Dah cari awal-awal tadi, jadi kita akan dapat 220. Jadi awak kena tunjuk jalan kerja 2 pi j satu markah, 220 satu markah kan. Okey, kemudian diberi jarak pusingan lengkap bagi zarah 1.72 km kan. Jadi sama ada awak tukarkan nilai tu dalam kilometer ataupun awak tukarkan dalam meter ya. Jadi kalau kat sini awak ambilkan kalau awak nak tukarkan dalam meter 1.72 tu awak darab dengan 1000 lah. Okey. Jadi bahagikan dengan 220 tu kan. 220 jadi awak akan dapat 78. Yang tu Ilan tukarkan 220 tu kepada kilometer kan. Terus dapat 781.81, tapi kita tak boleh bagi dalam perpuluhan sebab pusingan tu kena habiskan. Jadi dia kena lengkap, jadi 782 kalilah pusingan buat di dalam bulatan ya. Soalan sini ada keluar tahun 2017 iaitu kayuhan basikal ya. Jadi tak boleh ambil dalam perpuluhan, kita kena habiskan satu pusingan lengkap. Okey ya, setakat ni faham tak? Mengenai soalan bulatan ni, ini dia ambil tajuk bulatan ya. Jadi awak kena tahu satu bulatan kalau lilitan ataupun perimeter guna formula 2 pi j. Kalau luas pi j kuasa 2. Okey, ada apa soalan? Boleh faham ya? Boleh, okey. Kalau boleh kita teruskan soalan berikut iaitu mengenai graf gerakan ya. Okey, teruskan Ilan. Okey. Untuk soalan B, zarah P Q telah dipercutkan di bawah satu garisan lurus. Laju zarah Q terhadap masa-masa 60 saat. Dia tersebut direkodkan graf laju masa laju tubuh di bawah. Okey, yang ini maksudnya graf kita. Graf laju masa. Okey. First of all, kita tengok dulu. Walaupun graf laju masa, kita tengok dulu apa unit dia. First of all, tengok unit dia. Ini ms -1 dan ini adalah seconds. Okey, maknanya unit dia dah sama. So, kita tak payah risau. Jadi, maksudnya apa-apa kita dapat pun, kita boleh terus cari jawapan tanpa tukar unit. Okey. Daripada soalan ni, hitung kadar perubahan laju dalam ms-2 bagi zarah Q dalam 18 saat pertama. Okey, kita tengok graf dulu. Maksud hitung kadar perubahan laju. Kadar perubahan laju adalah bersamaan dengan percutan. Okey, percutan ni terhasil daripada dia punya M, iaitu kita punya gradient, kita punya keseluruhan. Okey, maksudnya daripada graf ni kita akan dapat satu keseluruhan. Keseluruhan tu akan mewakili kita punya percutan. Okey, pada sini kita lihat daripada 0 nak ke 20 ada graf macam nak naik, maksudnya ada percutan. Daripada 18 ke 28 saat pun ada percutan. Dan daripada 28 nak ke 46 ni dia tiada percutan. Sebab kat ini adalah graf kat sini dia punya hal laju dia hal laju malar. Maksudnya percutan dia adalah sifar. Daripada 46 hingga ke 60 dia berlaku nyah percutan, iaitu percutan semakin berkurang. Okay. Untuk soalan nombor 1, kita ada perubahan laju ms bagi zarah Q dalam 18 saat pertama. Maksud 18 saat pertama adalah daripada 0 ke 18. Jadi koordinat yang kita akan guna adalah 00 dengan 1820. 1820. Jadi kita cari dia punya kecerunan melalui koordinat ini. Koordinat 2 ni. Okey. So nak cari acceleration sama dengan
20 tadi kan dia punya koordinat adalah 00 dengan 18. 20. Okey, Y2 tolak Y1. Okey, anggap ni Y2, ni Y1. Y2, Y1. X2, X1. So, 20 tolak dengan kosong, 18 tolak dengan kosong. 20 dibagi 18, kita akan dapat 1.11 ms negatif 2. Okay, ini tak terlalu unik pun tak apa. Okay. 1.11. Okay, sekarang ni boleh faham? Faham. Boleh? Faham. Boleh? Okay. Faham. Okay, untuk soalan nombor 2. Soalan nombor 2, hitung nilai V, jumlah jarak pergerakan zarah Q dalam tempoh 60 saat ialah sama dengan jumlah jarak zarah P, iaitu 1.72. Maksudnya, okay, bagi 60 saat, okay, bagi overall kita punya graf ni, okay, kalau kita tahu graf laju masa, apa tu dia punya bawah ni iaitu luas dia mewakili jarak. Okay, lepas soalan ni dia bagi tahu overall kita punya satu graf ni, semua dia punya luas bawah ni adalah sama dengan zarah P tadi, iaitu 1.72 kilometer. Okey, tapi 1.72 kilometer. Okey, tengok soalan kita. Kita ni dalam bentuk ms negatif 1, iaitu meter per second. Meter per second. Okey, kita tak boleh guna kilometer. Salah, kita kena tukar dalam bentuk meter. Jadi kalau 1.72 kilometer, kita tukar dalam bentuk meter jadi 1720 meter. Maksudnya, keseluruhan jarak yang dilalui adalah 1720 meter. Daripada dari sifar saat ke 60 saat. Okey. Kat sini kita kena cari dia punya kita punya jarak melalui luas. Okey. First of all, nak mudah kita pecahkan dulu. Okey, kat misalnya macam ni, aku pecahkan yang ni yang pertama dalam bentuk segitiga. Okey, bentuk segitiga. Okey, first of all ini dia punya segitiga. Okey. Okey, dia punya tinggi dia adalah 20. Sini ke sini 20. Tapak dia 18. Tapak dia 18. Okey. Formula luas bagi segitiga adalah 1/2 tapak darat tinggi. 1/2 tapak darat tinggi. So kita dapatlah 180. Yang ini baru yang pertama. Okey, yang kedua pula aku buat yang panjang ni. Boleh je kita buat satu-satu. Boleh buat ni nombor 1, ni nombor 2, nombor 3, nombor 4. Tapi aku buat 3 bahagian je. Okey. Yang ini adalah dia punya bentuk. Okey, dia bentuk trapezium. Trapezium formula dia 1/2 A tambah B darabkan dengan H. Okey. 1/2. Okey, A kita adalah ni, dia punya atas ni. So, yang ni dia punya nilai adalah 20. Okey, yang ini pula dia adalah V. Yang ini pula cari beza. 28 tolak 18, beza dia 10. Okey. So, dalam bentuk dia nak cari jarak, guna formula ni, nak cari dia adalah 1/2 A tambah B darab H. So, 1/2 A kita 20, B kita V, H kita 10. So, kita masuk dalam formula dan kita darab. So, kita dapatlah D dia adalah jumlah jarak bagi yang bentuk ni adalah 100 tambah 5V. Okey. Kita dapat 2 dah. Okay, satu lagi. And then, another one, aku ambil yang bentuk yang paling besar. Bentuk paling besar yang ini. Ambil bentuk paling besar. Yang paling besar, dia punya atas ni, daripada sini nak ke sini, 46 tolak 28. 46 tolak 28, iaitu 18. Dia punya jarak dia. Kat sini adalah 18. Okey. Lepas tu, yang ini pula 60 dengan 28. Kita nak cari jarak A pula. Bagi B pula. So, dia adalah bentuk trapezium. Masih sama. Okey. Ini 60 tolak 28, kita dapat 32. Maksudnya sini nak ke sini adalah 32. Dan dia punya ketinggian H dia adalah V. Pada bawah ke atas ni V.
Okey, masukkan dalam bentuk formula kita dah dapat dah semua. So, semua dia punya information. So, 1/2 KA 18 kita, tambah dengan B kita 32, dan dengan H kita V. So, dapatlah 25 V. Okey, sekarang ni, yang ni kita dah set up satu. Yang ni baru bentuk pertama, bentuk kedua, ni bentuk ketiga. Bila kita tambahkan ketiga-tiga bentuk ni, ketiga-tiga jumlah ni, kita akan dapat satu jumlah iaitu 1720. Okey. Masukkan dalam bentuk kita punya bentuk dalam bentuk ayat matematik, dalam bentuk matematik, okey. 180 untuk yang segitiga, 100 tambah 5V adalah bentuk trapezium pertama. Trapezium kita trapezium ketiga dah 25V. Okey. Kita samakan semua sama dengan 1720. Okey, selesaikan nombor dengan nombor, pemboleh ubah dengan pemboleh ubah. Okey. So 180 tambah 100 dapat 280. 25V tambah 25V kita dapat 30V. Okey, nak cari V. So nombor pindah ke kanan. So 1720 akan ditolakkan dengan 280. So 30V sama dengan 1440. V, nak cari V sahaja. Okey, 30 darab V adalah bahag darab. So nak pindah saja jadi bahagi. So 1440 bahagi dengan 30. So V sama dengan 48. Okey, boleh faham? Faham. Faham. Boleh ke? Boleh. Faham? Boleh ke cikgu? Boleh Bulan. Okey. Teruskan sampai nombor 3. Okey. Itu soalan nombor 3. Dia bagi tahu hitung huraikan pergerakan zarah Q dalam tempoh 14 saat terakhir dalam ujian tersebut. Okey, 14 saat terakhir adalah daripada 46 ke 60. Yang ni dah kita punya. So, daripada sini kita dapat tahu. Okey, graf dia menurun. So, bila menurun, graf ni adalah graf nyah percutan. Okey, nyah percutan. Dan kita punya percutan kita punya kecumburan ni akan dapat bentuk dalam bentuk negatif. Dalam bentuk negatif. Okey. Okey, so sekarang ni kita kena cari dia punya percutan terlebih dahulu. Okey. Yang ini kita punya koordinat 46 V. Okey, V tadi kita dapat 48. So maksudnya koordinat pertama adalah 46, 48. Koordinat kedua 60, kosong. 60, kosong. Okey, kita cari dia punya percutan dia. Okey, formula nak cari kecundan adalah Y2 tolak Y1. Itu A sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Okey. So, Y2 kita kosong. Y1 kita 48. X2 kita 60. X1 kita 46. So, bila tolak, kita dapat negatif 48 bahagi 14. Okey, kita bahagikan lagi dapat negatif 3.429. Okey. Okey, bila nak huraikan, kita kena cakap zarah mengalami percutan iaitu A sama percutan iaitu negatif 3.4 S negatif 2 dalam masa 18 saat akhir. 18 lah. Ya. 14. 14. Saat akhir. Cikgu, nak tanya cikgu, better tulis percutan dalam bentuk ni ataupun nyah percutan? Kalau dia nampak dah turun tu eloknya percutan. Tetapi bila sebutnya percutan kena kadar tu dalam positif. Okey, dalam Macam ni kan? mengalami yang percutan pada kadar 3.43 meter per second kuasa 2. Tapi kalau kita nak buat macam yang awak tulis bermula tu, tak salah sebabnya daripada situ pemeriksa tahu yang itu adalah yang percutan.
Okey, tetapi takut skema dia straight, dia nak guna perkataan yang pecutan, kita tulis, better tulisnya pecutan lah. Tapi pada Ya. kadar positif lah, tulis dalam positif 3.4 3.43. Sebab kita tak tahu skema KSSM ni kan. Tapi cikgu harap tak adalah straight sangat untuk first time ni. Okey. Boleh ke? Okay, boleh. Okey, Ini tunjuk balik semula yang B1 tu. Tolong awak nak teruskan C tu. Okey, kalau yang masih lagi tak boleh soalan ni, awak kena bagi faham betul-betul, iaitu kalau graf laju kita tengok pada paksi Y mestilah laju ya, pada paksi X adalah masa dan tengok unit. Okey, diberi kat sini unit dia meter per second, masa dia pun second ya. Jadi untuk soalan yang pertama, kadar perubahan laju, kalau kadar perubahan laju, kalau graf laju lawan masa ni, kita gunakan kecurunan untuk mencari kadar perubahan laju ataupun nama lain adalah percutan. Okey. Jadi untuk mencari percutan ataupun kadar perubahan laju, 18 saat pertama mesti daripada asalan 00 guna formula kecerunan. Okay, Y2 tolak Y1 bagi S2 tolak S1. Macam apa tu Ilan explain ya. Ilan explain dah macam jadi pensyarah jelas ya. Okey, jadi kena ada dua titik. Kat sini awak tengok tak ada titik dua. Macam mana nak cari? Jadi yang titik yang pertama tu 00, titik yang kedua tu adalah 18, 20. Okey, jadi itu yang dapat 1.111. Sekurang-kurangnya dua angka selepas titik pelannya. Kalau awak bagi 3 angka lagi bagus. Okey, jangan awak bondahkan kepada satu angka 1.1 ya. Okey, kat situ 2 markah. Kemudian yang kedua, kita nilai V jika jumlah jarak pergerakan zarah Q dan tempoh 60 saat ialah sama dengan jumlah jarak pergerakan P ialah 1.72 km. Kat sini dibagi trik. Pada soalan meter per second, pada soalan yang kedua pula dalam kilometer. Jadi awak tukarkan jumlah jarak P ni kepada meter, iaitu 1 km 1000 kan. Jadi awak darabkan dengan 1000. Okey. Jadi awak akan dapat 1720. Kemudian untuk mencari jarak perjalanan dalam graf laju lawan masa ni, awak kena cari luas di bawah graf. Macam Ilan tunjuk tu, satu segitiga, satu lagi trapezium, satu lagi trapezium besar kan. Jadi satu segitiga ni awak ambil tapak dia 18, tinggi dia 20. Apa dia? Kalau kebat ni makan jilbab yang 2 bak tu. Apa dia? Okey. Satu segitiga tu, satu tapak dia 18, 1/2 kali 18 kali 20. Kemudian trapezium yang kedua, awak ingat formula trapezium 1/2 A tambah B kali height. Itu A dia 20 tambah dengan V, yang tu yang kita nak cari, kali dengan height. Awak kena tolak 28 tolak 18. Itu kalau awak dapat 10. Kemudian trapezium yang besar ni 1/2 kali dengan 46 tolak 28 tu A dia, tambah dengan 60 tolak 28, B dia kali dengan height dia, tetap juga V kan. Okey, jadi tengok bawah Ilan. Okey, jadi selesaikan, kumpulkan yang ada unknown dengan nombor tu 180 tambah 100 tambah 5V tambah 25 V kan, sama dengan 1720. Selesaikan yang ada unknown di sebelah kiri, yang tak ada unknown di sebelah kanan, dan awak akhirnya akan dapat V sama dengan 48. Okey, setakat ni faham ya? Dan ingat ya, bila graf laju lawan masa, untuk mencari jarak luas di bawah graf. Okey. Yang tu, kemudian kalau kadar perubahan laju 18 saat pertama, kita tengok dari awal kan. Okay, yang ketiga,
Uraikan pergerakan zarah Q dalam 14 saat yang terakhir. Okey, kalau yang terakhir maksudnya daripada belakang. Awak tak nampak 14 kan? Maksudnya 60 tolak 46. Okey, maksudnya awak tolak lah. Iaitu yang tu awak akan dapat 14. Tengok ni Ilan yang nombor 3. Okey, yang ketiga ni kalau maksudnya 14 saat yang terakhir tu tiga-tiga yang ujung sekali tu, iaitu awak kena ambil, kalau terakhir ambil ujung pula. Kalau yang dia kata 14 saat pertama daripada asalan. Okey, kalau 14 saat yang terakhir daripada ujung, 60 tolak 14 dapat 14 kan. Jadi untuk menghuraikan perjalanan ni, awak nampak pergerakan daripada atas, halaju seragam. Apabila garisan tu mendata, maksudnya halaju seragam, kemudian dia turun ke bawah kan. Umpama dia turun pada Bukit Diamond nak pergi sekolah balik kan. Jadi ini akan mengurangkan pecutan. Jadi kita panggil nyah pecutan ya. Jadi untuk mencari nyah pecutan ni guna formula kecurunan juga. Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Awak ambil titik 46V lagi 160 kosong kan. Jadi awak akan dapat nyah pecutan dia dalam negatif iaitu 3.43. Jadi dia kata explain kan. Nyatakan huraikan. Bila huraikan dalam lebih kurang sini 2, 5, 2 markah. Okey, cari tunjuk awak punya nyah pecutan tu. Jadi terangkan, jadi zarah Q mengalami nyah pecutan pada kadar, bila sebut nyah pecutan mestilah nombor dia positif ya. 3.3 meter per second kuasa 2 selama berapa saat? 14 saat. Boleh? Jelas ke tidak? Faham ya? Jelas. Okey, bagus. Okey, seterusnya Ilan, soalan C. Kuadratik pula. Soalan C dalam ujian terakhir, pasukan saintis tersebut soal terakhir apa? Dalam ujian terakhir, oleh pasukan saintis tersebut, satu zarah A direkodkan bergerak sepanjang satu garis lurus melalui satu titik tetap M dengan halaju zarah itu VMS31 adalah diberikan V sama dengan 48 tambah 30T tolak 3T kuasa 2 dan keadaan T dalam saat adalah zarah masa lepas melalui titik M. Nyatakan nilai T di mana zarah-zarah R akan berhenti seketika. Okey, kat sini kita kena faham, dia bagi tahu walaupun dia bagi tahu dia mengalami halaju iaitu VMS31, tapi kita kena tengok the last statement dia cakap adalah berhenti seketika. Maksud berhenti seketika, dia adalah pegun. Bila dia pegun maksudnya dia statik, dia tidak ada pergerakan. So tidak pergerakan maksudnya dia tak akan ada apa-apa laju lah. So maksudnya ini bila berhenti V kita adalah sama dengan kosong. Maksudnya kita punya laju kita sama dengan kosong. Jadi kita buat je dalam bentuk matematik, iaitu jadi kita dapat daripada asal dia V sama dengan 48 tambah 32T tolak dengan 3T kuasa 2. Okay, ni pindah ke ni, dia pindah ke sini. So V tu ganti yang kosong. 3 kosong. So dapat negatif 3T kuasa 2 tambah 32T tambah 48 sama dengan kosong. Okay, lepas tu another step is kita terus boleh cari T dalam bentuk kalkulator. Tetapi dalam bentuk ayat matematik tak boleh sebab kita kena factorize dia. Bila factorize, bila kita faktorkan, kita tak boleh dalam bentuk mesti kita punya A depan ni tidak boleh dalam ada negatif. So kita nak hilangkan negatif. Macam mana nak hilangkan negatif? Kita bahagikan dengan negatif 1. Kiri dan kanan. So negatif 3T kuasa 2 bahagi negatif 1, kita dapat 3T kuasa 2. 32T bahagi dengan negatif 1 dapat negatif 32. 48 bahagi dengan negatif 1, negatif 48T. Kosong bahagi 1 sama dengan kosong. So bila tekan kalkulator, kita akan dapat jawapan T sama dengan negatif 43, T sama dengan 12. Okey. Dah dapat ni. Ni step yang pertama untuk cari jawapan. Step kedua. Dan step ketiga dia nak patah balik. Untuk step ketiga ni, step kedua sebelum tu kita kena buat bentuk dalam bentuk factorize. Dalam bentuk factorize kita dapat
Tadi T sama dengan T43. So dalam bentuk factorize, dalam bentuk faktor, pemfaktoran, kita akan dapat, kita kena buat 3T tambah 4. Sebab apa? Kita tengok balik. 3T tambah 4 adalah sama dengan kosong. Jadi dapatkan T sama dengan negatif 4. Okay. Sama, bahagi dengan 3. Kan sama. Jadi ni cara dia. Lepas tu yang kedua pula sama juga. Kita dapat T sama dengan 12. So T ni dalam 12 ni tukar dalam bentuk negatif. Iaitu T tolak 12. Sama kosong. Jadi kita dapatlah T sama dengan negatif 43. T sama dengan 12. Okay. Statement T sama dengan negatif 3 abaikan. Sebab apa? Tiada tak ada pun dalam realiti kita punya masa dalam bentuk saat dalam bentuk negatif. Jadi maka T sama 12 iaitu pada saat yang ke-12. Maksudnya zarah berhenti pada saat yang ke-12. Okay, bagus ya. Ilan, kita sentiasa pastikan sebelum nak selesaikan soalan kuadratik, kena perkali bagi T kuasa 2 adalah positif. Okey. Sama ada awak nak tunjukkan ataupun tak tunjukkan pun tak apa. Okey. Cuma yang ni Ilan awak tersilap tulis ni. Patutnya negatif 48 ya, bukan negatif 48T. Okey, jadi bila pemeriksa tengok awak dah jadikan dalam positif, kemudian awak faktorkan seperti biasa. Yang ni awak boleh tekan kalkulator ya. Iaitu awak tekan mod equation, tekan degree 2. Jadi awak akan dapat jawapan yang balik T sama negatif 43. Satu T sama 12 kan. Lepas tu awak reverse kan ya. 3 bagi 3 pindah ke kiri jadi 3T. Negatif 4 pindah ke kiri jadi positif 4 ya. Kemudian T sama 12 pindah kiri T tolak 12. Tetapi bila soalan kebat ni, awak kena buat macam Ilan ni, nyatakan awak punya stand. Yang mana satu awak nak pilih. Dan seperti yang Ilan kata tadi, T tak ada dalam negatif, jadi awak tulis abaikan. Ataupun kalau kelas kita tak ada DFT, awak tulis ignore lah kan. Jadi awak tulis maka T sama dengan 12 pada masa tu keadaan pegun lah ataupun berhenti. Okey, jadi sentiasa ingat iaitu negatif kena tukarkan kepada positif ya. Cara dia macam ni lah konsep yang sebenarnya. Okey, boleh ya. Okey, setakat ni faham ya. Kalau macam ni dapatlah 4 markah. Cikgu, Ya. kalau tak tukar salah ke? Kalau tak tukar, awak akan dapat potong 1 markah. Sebabnya, katakan awak buat negatif 3T kuasa 2 tambah 32T tambah 48 kan. Tapi awak faktorkan awak ikut macam ni. Sepatutnya faktor awak pada nilai T tu negatif. Betul tak? Awak tak boleh ikut macam ni. Tapi bila awak tekan kalkulator, awak akan dapat macam ni. Faham tak? Jadi bila awak tak negatifkan pada T pada pemfaktoran, tapi pada jawapan awak buat positif, pemeriksa walaupun jawapan betul, pemeriksa akan bagi 2 markah saja, tak dapat markah penuh. Sila tolak 2 markah. Faham tak Syafinas? Contohnya kalau negatif 3T kuasa 2, awak sepatutnya kena buat negatif 3T tambah 4 T tolak 12. Sebab awak kena jadikan negatif 3T kuasa 2 balik ikut persamaan kuadratik di atas kan. Tapi awak buat macam Ilan ni buat, padahal ke atas awak buat negatif. Jadi awak hanya layak dapat 2 markah saja. Boleh? Boleh faham? Boleh Syamina? Okey cikgu. Okey. Okey, itu saja untuk soalan Kedah kan. Habis dah. Thank you Ilan. Okey, faham ya? Jelas apa penjelasan Ilan. Bagus. Good job. Okey, kita pergi ke soalan Terengganu. Syakif ada tak malam ni? Ada cikgu. Okey. Syakif terangkan soalan Terengganu. Okay, cikgu. Tengok ya, dia sama ya. Kedah Terengganu dia buat soalan nombor 17 berkaitan serta ya. Kalau keluar serta senang juga. Sebab dia soalan pilihan. Cuma awak kena tahu guna formula.
nampak kan. Nampak Syakir? Okay, so soalan 17. Dia cakap Raja 9 menunjukkan kebun Encik Yazid berbentuk segi empat tepat PQRS. Dalam kebunnya terdapat tanaman pokok pisang dan cili serta kolam berbentuk sukuan bulatan berpusat di Q. Dia cakap T ialah titik tengah bagi PQ. Mana PT dengan TQ ni jarak dia sama. Lepas tu dia cakap apa? Soalan satu dia nak hitung luas kawasan yang ditanam oleh pokok pisang dan pokok cili. Mana dia nak luas sini. So first kita cari dulu luas semua kebun Cik Yazid tu. Jadi 70 darab dengan 56. Panjang darab dengan lebar. Lepas tu tolak pula dengan dia punya sukuan bulatan. Sukuan bulatan sebab tu kolam. Kan tolak dengan tu. Sukuan nak tolak luas tu kena guna formula pi j kuasa 2. Tapi sebab dia sukuan bulatan, jadi kena darab pula dengan 1/4. So tadi akan jadi 1/4 darab dengan 22/7 darab dengan 28 kuasa 2. So kita akan dapat 70 darab dapat 4060 tolak dengan 616. So jawapan first kita akan dapat 3304 meter square. Okay, betul ya. Apabila kita sukuan, dia mesti 1/4 pi j kuasa 2. Pi kita kena guna 22/7. Okay, bagus. Teruskan. Okay, so soalan kedua. Dia cakap Encik Yazid ingin membina pagar untuk keselamatan tanamannya. Hitung panjang pagar dalam meter yang perlu dibina. Maknanya dia nak perimeter dari yang luas kat kolam ni dengan panjang sini. Dia nak perimeter ni, nak buat pagar. So kita akan cari dulu panjang TU. TU ni sebab kita tak tahu. So panjang TU kita guna 2 pi j untuk lilitan bulatan. Lepas tu sama lah sebab tadi sukuan jadi kena darab dengan 1/4. So kita tambahlah dengan jarak semua tadi 28 tambah dengan 70 tambah 56 dengan 42 ni sebab sini tadi 70 atas ni PS 70. Lepas tu QU ni 28. So QR ni sama dengan 70 tolak dengan 28. Jadi sama dengan 42. So bila tambah semua ni kita akan dapat 240 meter. Faham kan? Okey, kali ni kita guna perimeter. Guna formula 2 pi j ya. Tapi sebab dia 1/4, dia sukuan dia punya kolam tu, jadi awak kena tambah 1/4. 1/4 ni asalnya macam mana? 90/360 kan? Sebab sudut kolam tu pada segi empat tepat yang ke wucu tu kan. Jadi 90/360 dapatlah 1/4. Darab dengan 2 pi j. Jejari dah diberi 24 tu sebab apa 24? Sebab separuh daripada PQ tu. Kita tahu separuh pada PQ tu 56 bagi 2 kita akan dapat 24 pula, 28 ya. Jadi kita akan dapat panjang lengkuk pagar tu 1/4 2 pi j. 2 darab 22/7 darab 8. Yang lain semua tambah ikut sisi yang kita tahu tadi tu lah. Yang yang diberi tadi, yang Syakir cakap tadi 28 tambah 70 tambah 56 tambah 42. Jadi kita akan dapat 240. Okey, bagus. Terusnya isi padu pula. So soalan B. Dia cakap Raja 10 menunjukkan mercu tanda daripada gabungan kuboid dengan piramid tegak yang ingin dibina oleh Encik Yazid. Dia cakap isi padu gabungan mercu tanda tu ialah 40 meter. So untuk tinggi piramid
pucuk ni sampai dekat tapak piramid tu. Ni dia punya H dia. So apa formula untuk isi padu piramid? Sama dengan 1/3 AH. A tu area, luas tapak dekat bawah ni. Tapak di sini. Ni luas tapak darab dengan H. H tu tinggi. Tu formula untuk luas piramid. So kita masuk dalam persamaan, kita akan buat 40 meter sama dengan, sebab tu isi padu gabungan, sama dengan luas kuboid bawah ni, isi padu kuboid bawah ni, sama dengan panjang darab lebar darab dengan tinggi. So 2 darab dengan 4 darab dengan 3.5. Tambah dengan luas, dengan isi padu piramid. Isi padu piramid tadi 1/3 darab luas tapak darab dengan tinggi. So luas tapak dia 2 darab dengan 4. So kita akan dapat 40 sama dengan 28 tambah dengan 8/3 H. So kita akan bawa 28 ni pergi ke 28 pergi ke kiri. So kita dan terbalikkan ni dua tu jadi 8/3 H sama dengan 12. So 3 bawa naik atas dengan 8 bawa turun bawah. So H jadi sama dengan 4.5. Okey, betul ya. Faham tak yang saya terangkan? Okey, dalam isi padu, okey, dia semuanya berkaitan pasal kebun dia. Okey, kali ni dia nak buat kebun ada mercu pula. Jadi pada sini dia gabungan antara cuboid dengan piramid. Jadi piramid 1/3 darab luas tapak dia adalah segi 4 tepat darab dengan tinggi. Masalah kita sekarang tinggi tak tahu kan. Tapi kita boleh cari isi padu cuboid iaitu panjang darab lebar darab tinggi iaitu 2 darab 4 darab 3.5 kan. Okey, kalau macam ni, kalau Syakir buat ni, yang ni di belah kanan, yang di belah kiri, kalau dia last kali dia tukar tak apa. Tapi kalau ending ni, kalau boleh, kalau awak tak tukar, awak kena tukar ya. Pastikan anu di sebelah kiri ya. Okey, sebab Syakir buat macam ni sebab dia diberi isi padu dia 40 awal-awal kan. Jadi cari isi padu cuboid tambah dengan isi padu piramid. Okey, isi padu piramid 1/3 kali dengan luas tapak di sini adalah 2 darab 4 kali dengan H. Kalau pemirsa tengok kat sini sudah tahu 2 markah. Okey, selesaikan. Awak akan dapat 8/3 H sama dengan 12. 12 ni datang mana? 40 tolak 28 kan. Jadi H sama dengan konsangkan 12 darab 3/8. Jadi dapat 4.5. Jadi satu markah dekat 8/3 H sama 12, satu markah nilai H. Okey, bagus ya. Betul. Okey, ada apa soalan? Tak ada ya? Okey, terus. Tak ada, cikgu faham. Faham ya? Okey, bagus. Terusnya, C. Okay, so C dia cakap jumlah pokok pisang dan cili yang ditanam di kebun Encik Aziz ialah 1050. Manakala nisbah pokok pisang kepada pokok cili adalah 2:5. Dia nak bilangan pokok pisang dengan pokok cili. So kita buat X sama dengan pisang, Y sama dengan cili. So buat persamaan first. Persamaan first kita ambil yang ni, dia cakap jumlah pokok pisang dengan pokok cili tu sama dengan 1050. Maknanya X tambah Y sama dengan 1050. Lepas tu dia cakap nisbah pokok pisang kepada pokok cili tu sama dengan 2:5. So persamaan dia X nisbah Y sama dengan 2:5. Yang tu kita jadikan dia dalam bentuk pecahan. So X per Y sama dengan 2/5. So kita bawa ni atas, 5 bawa ni atas, Y darab bawa ni atas. So 5X sama dengan 2Y. Tu persamaan kedua. So daripada persamaan pertama, kita bawa Y ke kanan. So kita akan dapat X sama dengan 1050 tolak Y. Tu persamaan ketiga.
So kita gantikan persamaan ketiga dalam persamaan kedua. Ganti X tu 5 darab dengan 1050 tolak dengan Y sama dengan 2Y. So 5250 tolak 5Y sama dengan 2Y. So kita akan bawa ke 2Y ke kiri dengan 5250 ke kanan. Kita akan dapat 7Y sama dengan 5250. Bahagi dengan 7 tu sama dengan Y sama dengan 750. So dan kita ganti pula Y sama dengan 750 tu dalam persamaan ketiga. So X sama dengan 1050 tolak 750. Kita akan dapat jawapan dia 300. So X sama dengan 300 dengan Y sama dengan 750. Okey ya, bagus ya. Apa tu Syakir? Okey, awal-awal ni kena baca dulu. Penggunaan kaedah matrik tidak dibenarkan. Awak highlight ni. Kalau awak tak baca betul-betul, awak buat guna kaedah matrik, jadi telur ayam pemirsa bagi ke awak. Okey? Pastikan awak baca dari awal. Kaedah matrik tidak boleh digunakan. Kemudian buat macam Syakir, nyatakan X tu apa. Okey, X tu pokok pisang, Y tu pokok cili kan. Jadi maklumat yang pertama, X tambah Y sama dengan 1050 ataupun 1050. Kemudian diberi X nisbah Y sama dengan 2 nisbah 5. Jadi kita nak tahu dalam bentuk persamaan, buatkan dalam bentuk pecahan. X per Y sama dengan 2 per 5. Lepas tu buat darab hilang ya. 5 darab dengan X, bila pindah ke kiri, Y pindah kanan, 2 darab Y. Jadi kita boleh bentuk persamaan kedua. 5X sama dengan 2Y kan. Jadi daripada persamaan pertama tu, Syakir dah terangkan. Gantikan, katakan X sama dengan 1050 tolak Y. Masukkan dalam persamaan kedua. Selesaikan. Jadi kalau macam ni kita persamaan 1, 2 tu diberi 1 markah. Gantikan 1 markah. Selesaikan dapat nilai Y. 1 markah dapat nilai X 1 markah. Tapi kalau boleh, Syakir buat dalam bentuk ayat. Oleh sebab itu pokok pisang sebanyak 300, pokok cili sebanyak 350. Awak buat ayat sikit ya Syakir. Tutaskan kita. Kita katakan apakah bilangan, berapakah bilangan pokok pisang, berapakah bilangan pokok cili. Boleh Syakir? Buat ayat sikit ya. Boleh. Okey, bagus. Afifah nak tanya apa? Cikgu, Ya. memang kalau X per Y, kalau dia bagi nisbah macam tu, kita susun balik, kita swingkan dia ke cikgu? Betul. Oh, saya salah kat situ lah. Kita kena buat macam ni. Sebabnya soalan diberi dalam bentuk ayat je 2 nisbah 5, tapi kita nak tukar pada ayat matematik, kita tuliskan dalam bentuk simbol ya. Jadi X nisbah Y sama dengan 2 nisbah 5. Jadi kita nak tulis dalam bentuk persamaan matematik, kita buat dalam bentuk pecahan. Baru kita boleh pindahkan 5 tu ke kiri, Y tu ke kanan. Boleh? Boleh faham Fifah? Jelas? Jelas. Okey. Ada apa soalan lagi? Kayaknya kita habislah bincang soalan Kedah dengan Terengganu, soalan nombor 17 ya. Jadi awak ketara ya, lihat soalan nombor 17, dia berkaitan pasal pisang tetapi banyak-banyak tajuk. Iaitu pertama circle, kedua isi padu, ketiga persamaan linear serentak kan. Tadi yang apa tu Syakir pula. Ilan terangkan iaitu pasal pergerakan zarah itu saintis dalam bulatan, kemudian zarah tu bergerak mengikut graf laju purata, kemudian akhir sekali pasal dua ni je lah kan. Dan akhir sekali guna kuadratik ya. Jadi rasa-rasanya boleh ya. SPM nanti boleh jawab ya. Sana, boleh tak jawab? Boleh. InsyaAllah boleh cikgu. InsyaAllah ya.
Boleh kot. Boleh insyaAllah. Nanti hari Jumaat kita akan mula daripada bahagian A. Kita akan buat soalan percubaan. Bahagian A nanti sebab ada yang kata asyik bincang 10 hingga 17. Takut lupa pula yang bahagian A, kita akan bincang pula bahagian A sampai habis supaya awak boleh recall balik ya. InsyaAllah ya, boleh ya. Kita dah cuba yang terbaik. Okey, ada apa soalan? Tak ada ya? Okey, jadi kita berhenti sampai sini. Terima kasih banyak. Lepas ni awak boleh dah study sejarah ke, BM ke, BI ke, agama ya. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih Cikgu. cikgu. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum cikgu. Good night cikgu. Baik, Jangan cikgu. lupa Selamat solat malam. Isyak. Okey, selamat malam. Solat Isyak. Terima kasih, Cikgu. Baiklah.